yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, koordinator CDL kita, dan seperti biasa pada hari ini kita bertemu lagi dalam sesi hands-on online session, tapi seperti biasa juga pada peringkat awalnya kita akan mengisi masa yang ada 10 minit bersama-sama dengan DDMS kita dengan tajuk yang baharu pada hari ini. Kalau tak silap saya, ini minggu yang ke-6 Datuk ke Udara. Ya, dan tajuk kita pada hari ini ialah perubahan semasa pandemik, iaitu Trans-Theoretical Model for Behavioral Change. Untuk itu, saya tak nak buang masa lagi. Kita persilakan Datuk untuk memulakan majlis. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Zalina, dan terima kasih kepada semua yang hadir untuk sesi petang ini yang akan bermula pada pukul 3 nanti. Tapi sekarang kita ada lebih kurang 10 minit untuk sesi coretan ini, the snippets. Satu perkara yang untuk kita reflect on. Minggu lepas saya kupaskan tentang Think Maslow Before Bloom. Mengapa pentingnya apa yang diutarakan oleh Maslow dalam kerja harian kita sebagai seorang guru. Dan hasil daripada itu saya sebut pada minggu lepas that I will share, saya akan kongsi the Trans-Theoretical Model for Behavior Change yang kita telah lalui. Semua termasuk saya. We all went through this change dan perubahan semasa pandemik ini. So, Siti, terima kasih. Can I have the second? So, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada 2 slide saja, biasanya 2 atau 3 slide. So, Trans-Theoretical Model of Change ini saya kenali lebih kurang 20 tahun dahulu, kerana ia melibatkan perubahan tingkah laku kita, our behavior. So we go through stages of change, dan saya dapati bahawa stages of change ini memang tepat dengan apa yang kita lalui sejak bulan Februari dan Mac daripada tahun 2020. So apa stages of change ini? Dia ada beberapa versi dia. Yang ini yang original version, ya, yang original version, dan dia mula daripada pre-contemplation stage, contemplation stage, preparation stage, action dan maintenance. Apa maksud setiap satu change ini? Pada bulan March, April, Mei tahun lepas, kita di pre-contemplation. I don't think, kalau kita lihat apa yang ditulis di bawah pre-contemplation, I don't think I really need to change. Everything is fine. Life will be back to normal within 3 months. Itu tanggapan kita. Tetapi bila masa berlalu, kita masuk ke contemplation stage. Apa? Di masa peringkat contemplation stage, kita kata, maybe it might not be too bad if I start doing things differently, kerana saya terpaksa mengajar online, saya terpaksa buat penilaian online, saya terpaksa buat meeting online, pelbagainya online. So, going online for meetings and mengajar itu menjadi satu kebiasaan. Tetapi selepas kita dah dengan diri kita, kita tahu kita terpaksa buat perubahan, we start doing preparation. Masa itulah berlaku explosion of webinar. Okay? Berlaku explosion of webinar. What do I need in order to make this change happen? Tapi ramai juga, termasuk pemimpin juga, terpaksa perlu dapat ilmu baru macam mana nak bimbing guru ke arah perubahan ini. What preparation? Then we started with a lot of webinars dan sebagainya. Dan bukan mudah, bukan semua orang, ada perkara yang kita mengambil masa. Dan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada dalam sesi hari ini, sekarang dah masuk ke yang 19 ya, Dr. Zalina? 15. 15? Ya. Okey, 15. Dan 15 sesi ini semua pun adalah hasil daripada apa yang kita lalui dalam stages of change. Kita sedang bagi tools. Bagaimana tools ini membantu anda dari segi cara kita mengajar, apa ilmu baru yang perlu kita ada, dan daripada preparation,
kita masuk ke action. Okay, I'm doing it. I'm making a change to reach my goal. Untuk mengajar, untuk memastikan outcome itu menjadi dalam kalangan murid. Dan sekarang dalam 6 bulan atau 10 bulan yang terakhir atau 12 bulan yang terakhir, kita ada di maintenance stage. Great. All I need to do now is keep it up. Tetapi apa yang berlaku, kita sudah kembali ke face to face, bersemuka. Now what happens to apa yang kita telah lalui dan pelajari melalui all these stages? What do we do? Kita masuk ke maintenance stage. Lepas maintenance stage sebenarnya adalah termination stage. Kita cakap pada diri kita, okay, I can teach online, I have the skills, I need to only strengthen. Saya perlu perkuatkan aja kemahiran itu. Tapi ini akan jadi sebati dengan jiwa saya bahawa mengajar online adalah menjadi satu cara mengajar. Yang 10 tahun dahulu, kalau zaman saya dilatih sebagai guru, kita hanya belajar macam mana nak letak transparansi di atas OHP pada tahun 1980, 1978 dan sebagainya. Pergi ke universiti pun lebih kurang sama. Di maktab perguruan pun it was the same. But today dengan teknologi, kita ada kursus computer aided instruction di universiti. Dalam 10 tahun yang terakhir, 20 tahun. Tapi ramai kita tidak diperkenalkan dengan mendalam kepada tools yang boleh digunakan untuk menjadikan, memaksimumkan, mengoptimumkan PDP kita. Dan kerana pandemik ini, perubahan itu berlaku. Saya tahun lepas pun mula-mula belajar macam mana nak gunakan Teams platform. Lepas tu macam mana nak buat persediaan untuk nak mengajar. Dan mengajar murid sekolah, saya mengajar kelas peringkat masters dan pelajar saya semua di Singapura, di bawah University of Nottingham punya program. How to make it interesting dan bukannya one way saja. Terpaksa kita belajar dalam masa yang singkat. And 4 jam continuous mengajar is not easy. Jadi untuk cikgu yang mengajar masa PDPR ini, kita tahu bahawa ini satu perkara yang bukan mudah. Bukan mudah untuk guru, bukan mudah untuk murid juga. Inilah satu cabaran yang kita semua telah lalui dan kita ada di maintenance stage sekarang. Can I have the next slide please? So kalau you masuk dalam Google, you Google Trans-Theoretical Model of Change ini, you will find all this version. Ini satu versi lagi. Memang ada pre-contemplation stage, contemplation. Lepas tu preparation itu dia panggil decision making, decide on change. Then kita dah berubah, active change, action, all are in action. Kita sekarang ada di maintenance. Kalau maintenance kita dah sebati, dah ada ilmu itu, kita dah menguasai ilmu itu, individual maintains the new behavior. Sekarang kita maintain the new behavior. And the change, apa yang kita nak ubah, kita terima, we adopt the change. Tetapi, kita boleh masuk ke relapse kalau kita lupakan apa dan daripada maintenance stage ni, kita tidak masuk ke stage yang kita panggil the terminal stage, termination. I mean, kita dah biasa dengan online teaching. So, we will go into relapse. It's not wrong to go into relapse. Mungkin dari relapse you akan masuk, tak semestinya you bermula dari pre-contemplation. So, cadangan saya ialah bahawa cuba elak daripada relapse macam mana. Apa maksud relapse ni? Kita balik ke asal, kita lupakan semua tools yang kita belajar ni. Mungkin kelas-kelas tambahan, ada di antara kelas tambahan masih lagi boleh dikekalkan seperti PDPR. That means from home, online, dapatkan untuk murid. Mungkin small groups dan sebagainya, supaya cikgu-cikgu, guru-guru, pemimpin, semua ya, termasuk saya, kita tak hilang ilmu yang kita telah pelajari. Kita tak hilang ilmu yang kita pelajari dan tak masuk dalam relapse. Kalau relapse, individual returns to pre-change behavior, sebelum pandemic punya behavior.
That means kita tak begitu biasa dengan online teaching and learning. So untuk itu, please remember, kita melalui pre-contemplation pada tahun lepas, February, March, April, kita masuk ke contemplation stage dan preparation stage, action stage, and maintenance. Kalau sebelah kanan, pre-contemplation, I don't think I want to change. Contemplation, maybe I have to change because everybody is already getting used to online teaching. Then you start preparing and planning. And then in action, you are doing it already very actively. And sekarang, you are in maintenance stage. Maintenance stage ini can be for even 2 months. So the trans-theoretical model of change digunakan across many behaviors. Even health behavior pun, if you want to go on exercise, you can follow this model also. From not exercising, you want to exercise and go into maintenance stage. But these are the stages, ini adalah peringkat atau yang anda akan lalui. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Please remember, beritahu kepada cikgu-cikgu, jangan hilang ilmu yang telah dipelajari sepanjang 20 bulan, 21 bulan ini. So keep that, cari peluang, ruang dan peluang untuk menggunakan ilmu yang telah dipelajari, tools yang telah dipelajari untuk masih lagi sambung dengan online teaching. Cari cara yang terbaik, boleh bincang perkara ini dengan pemimpin. Tetapi of course, jangan lupa, always think Maslow before Bloom. Kerana why? Bukan semua orang ada dia punya data dan sebagainya. Itu adalah cabaran-cabarannya. So thank you very much. Itu saja daripada saya and have a nice day, have a nice weekend. Alright. Kita di Kuala Lumpur dapat cuti kerana menang bola sepak. Putrajaya pun cuti. So I live in Putrajaya. So hari ini boleh rehat lebih sikit. Thank you. Baik, terima kasih kepada Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian yang sangat bermakna. Today kita learn something, 5 stage of change yang saya kira sangat baik yang kita sebenarnya dah buat, dan we hope that we are in the 4th and 5th stage, which action and maintenance, Datuk. Yes. Kita tahu cikgu-cikgu kita pun memang sedang melakukan, dan we hope dia boleh keep doing, and apa yang kita lakukan pada setiap hari Jumaat ini juga ialah merupakan salah satu yang nak menarik minat supaya mereka keep doing. Dan hari ini saya kira perkongsian juga menarik kerana kita nak menggunakan tools itu walaupun kita tidak lagi menjalankannya dalam bentuk PDPR. Walaupun kita sekarang telah bersemuka, but we still can use all the tools supaya guru-guru boleh lagi berdamping dengan murid-murid dalam keadaan yang menyeronokkan. I believe keadaan itu terus berlaku. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi. Siti, kita boleh nak masukkan yang alright. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan peserta hands-on online session pada hari ini, walaupun Kuala Lumpur adalah hari bercuti kita, saya juga dapat cuti, tapi sesi kita tidak bercuti. Kita masih meneruskan sesi pada hari ini, iaitu perkongsian ilmu siri ke-15, CDL Hands-on Online Session bersama Cikgu Dalila binti Yahya. Okey, seterusnya Dalila. Baik, seperti biasa dalam CDL, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah peserta-peserta yang dah sedia beberapa minggu ataupun dari minggu pertama sehingga hari ini telah menyertai sesi ini, tuan-tuan dan puan-puan memang dah tahu objektif CDL kita ialah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, ya, dan juga kita nak membangunkan kompetensi guru-guru yang ada dalam kalangan peserta-peserta, dan juga nanti kita akan sebarluaskan berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Juga untuk meningkatkan keupayaan rakan-rakan guru selain nak membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Kita kata PLN kan, kita nakkan ada professional learning network itu terus berlaku. Seperti biasa, rakan-rakan peserta dah tahu kita akan mendaftar sebagai ahli CDL, ada linknya disediakan dan pendaftaran itu percuma. Peserta akan mendapat jemputan seperti biasa melalui email, dan setiap hari Jumaat kita akan ke udara dari jam 3 petang hingga 4:30 petang, 1,5 jam,
dan 10 minit sebelum itu bersama Datuk Dr. Mahendra Singh. Baik, sesi kita ialah sesi perkongsian secara hands-on. Seperti biasa juga, sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberikan kepada akhir sesi. Saya dapat baca tadi ada rakan yang dah bertanya tentang link kehadiran. Jadi, link kehadiran hanya akan kita berikan pada akhir sesi supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat mentelaah dengan sebaik mungkin sebelum kita berikan sijil kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seterusnya kita perkenalkan pada hari ini ialah Cikgu Dalila, Nur Dalila binti Yahya, guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras, Kuala Lumpur. Dan tajuk perkongsiannya pada hari ini ialah How do I engage with my students with quizzes lesson? Kita dengar macam biasa quizzes itu, tetapi sebenarnya sangat menarik kerana penggunaan quizzes itu sebenarnya boleh menarik murid sehingga murid begitu teruja. Walaupun murid yang kita ajar itu keupayaannya sangat rendah. Dan kita lihat pada hari ini, paparan yang dibuat oleh Cikgu Dalila dah ada dalam quizzes itu sendiri. Untuk itu saya persilakan Cikgu Dalila untuk meneruskan sesi bersama-sama rakan-rakan peserta yang lain. Kita dah ada 155 orang peserta sekarang. Silakan. Saya pass button kepada Cikgu Dalila. Silakan. Terima kasih Dr. Zalina, terima kasih Dr. Mahendra Singh, semua koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Dalila. Okay, hari ini saya nak berkongsi pengalaman saya bagaimana saya menggunakan quizzes lessons tersebut. Biasanya kita gunakan quiz. Kita gunakan quiz lesson dalam kita punya PTPR. Memandangkan introduction Dr. Mahendra tadi pun dah ke arah satu teori model behavior. Kita nak meneruskan apa yang kita dah biasa. So saya mengambil tindakan apa saja yang saya gunakan, apa tools yang saya gunakan sewaktu PTPR, saya menambah baik dan saya saya menambah baik dan seterusnya tengok impak dari segi pembelajaran PDP secara bersemuka. Okay. So apa yang saya cuba emphasizekan kat sini ialah bagaimana quiz lessons ni boleh menjadi satu pembelajaran yang bermakna. Okay, kalau kita dengar quiz lesson, adakah dia hanya sekadar pengisian konten semata-mata? Adakah sekadar kita nak memberikan quiz latihan kepada pelajar dan memberikan assignment, atau nak jadikan dia konten yang lebih menarik dan berkesan kepada pelajar tersebut. So jadi saya nak share lah apa yang saya dah lakukan kepada para peserta. Okay. Sebelum saya mulakan, saya nak bertanya lah kat sini kan. Okay. Mungkin Dr. Zalina boleh tengok dekat ruangan chat. Okay, cikgu-cikgu, para peserta. Okay, soalan dia, adakah cikgu masih menggunakan tools yang telah cikgu aplikasi sewaktu kelas PTPR ke dalam kelas bersemuka? Let's say kalau cikgu guna PowerPoint sebelum ni, cikgu gunakan juga PowerPoint waktu kelas bersemuka. So kita bersemuka ni bukan sahaja dalam 2-3 bulan ni, adalah kita nak lanjutkan sehingga ke tahun next lah akan datang. Kalau cikgu gunakan nombor 2 Canva, ketiga quiz lesson, keempat OneNote ataupun nota PDF, dan yang kelima lain-lain, cikgu boleh nyatakan jawapan cikgu dekat ruangan chat. So kita nak share lah sikit kan, dengar apa yang cikgu gunakan sepanjang PDPR dan juga semasa sesi bersemuka guru mengajar. Okay, mungkin kita boleh dapatkan respon dalam seminit, Doktor. Guna PDF, nota semasa bersemuka. Yeah. Kita nak nombor 4, PPT, majority. PDF, PowerPoint. Cikgu-cikgu boleh letak nombor 1, 2, 3, 4. 1 PowerPoint. Nombor 4, dia yang tulis nombor 4, number 1. Banyak yang tulis number 1, 1, 2 and 3. Number 4, I would say 1, 2, 3, 4 lah yang kebanyakannya guna. Okay, alright. Okay, so apa yang cikgu nampak dalam paparan saya sekarang, beginilah saya gunakan sewaktu kelas bersemuka. Okay, bagaimana cara saya menggunakannya, saya akan ajar. Okay, so macam mana saya gunakan ialah, okay, ni secara bagaimana saya present ni lah dekat dalam kelas ya.
So ini apa yang kita dah buat. Seperti mana cikgu buat slide dalam PowerPoint, begitu jugalah aplikasi quiz lesson ni boleh dilakukan. So semua yang saya gunakan dalam ruang paparan ni, semua saya gunakan, kita hack lah quizzes ni, kita apply habis-habisan. Sebab bila pelajar ni, saya kena ceritakan juga latar belakang pelajar kelas saya adalah pelajar kebanyakannya saya belum pernah lagi lah untuk 2 tahun mengajar ni mendapat kelas hadapan. Memang saya diberikan khas untuk kelas, menjaga kelas-kelas yang berada di belakang lah, boleh dikatakan macam tu. So bila kita mengaplikan quizzes ni, so biasalah dia adalah konsep yang fun learning, so dia dah excited. Tak sangka cikgu dia boleh meneruskan quizzes ni di dalam kelas bersemuka. So jadi macam mana saya buat, so kita dah ada paparan ni sikit je saya bagi, nanti saya akan bagi tahu secara lebih mendalam. So kita hanya tekan preview. Okay, sebab tu kelas bersemuka saya hanya tekan preview saja. Okay, dan kita start. Ni je setup kita. So paparan kita pada projektor sambung, memang pelajar akan nampak macam ni. So kenapa saya gunakan cara macam ni? Kita akan tengok kenapa. Okay, kita akan tengok macam mana saya handle. Okay. So bagaimana kat sini kita buat secara online. Kalau boleh kita akan macam bagi link dekat cikgu masuk dalam tu kan. So sekarang saya tak nak. Saya nak kita boleh lihatlah dekat dalam ruangan chat ni adalah kira macam riuh lah dekat dalam chat tu. So cara dia ialah kat sini, okay, katalah kita tengok pelajar kita raise up hand. Okay, kamu guna apa? 1. So kita klik 1. 2, 3, 4 contoh. Okay, so kita submit. Ni contohlah. Kenapa buat macam ni? So everything will be recorded. Setiap kelas yang kita ajar, benda ni akan record. Sebab tu saya suka kalau walaupun saya buat preview lah. Okay, so next question. Adakah cikgu pernah menggunakan quiz lesson dalam PDP bersemuka? 1, ya selalu. 2, jarang-jarang. 3, tidak pernah. Mana satu cikgu? Okay, kita tengok dekat ruangan chat. Okay. Saya suka ni kalau ada yang selalu juga guna quiz lesson sebab kita boleh sama-sama share dan menambah baiklah apa yang saya bagi tahu dan cikgu-cikgu pun boleh share sekali. Okay. Alright. Kita ada kebanyakannya tidak pernah, okay, dan jarang-jarang. Dan ada yang jawab bergantung kepada subjek yang diajar. Ya, bergantung kepada subjek yang diajar. Okay, tak apa. Kita tengok apa yang kita boleh buat sekejap lagi. Okay, bagaimana saya menghandle kelas saya, dan saya adalah seorang guru sains tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okay, kita buatlah 1. Okay, saya letak 1. Submit. Alright. Okay, what will I learn dalam sesi saya hands on hari ni? Okay, kita nak letak. Okay, 2 objektif. Saya letakkan 2 objektif. 1, belajar secara hands on membina konten menggunakan quiz lesson. Membina konten ni saya boleh katakan mudah lah, sangat mudah. Saya sangat suka guna quiz lesson. Nanti saya akan terang kenapa dia mudah. Okay, sebab dalam kita punya, dalam kalau PowerPoint kita boleh ambil dari PowerPoint orang. Kita boleh gunakan je PowerPoint yang dah ada. Sama juga dengan quizzes lesson. Okay, tapi kebaikan dia adalah kita boleh top up dengan mudah dengan apa yang kawan-kawan rakan-rakan satu dunia ni dah guna, kita boleh ambil je dan masukkan dalam slide kita. Termasuk soalan-soalan. Okay, nanti saya akan tunjukkan bagaimana. Dan nombor 2, kat sinilah saya punya kelainan sikit cara saya menggunakan quiz lesson, iaitu saya menyusun aktiviti pembelajaran adalah menggunakan model pembelajaran 5E. Okay, saya menggunakan model pembelajaran 5E. So saya tidak semata-mata mengisi quiz lesson ni adalah untuk konten. Isi konten penuh-penuh means that kita transfer daripada buku teks masuk ke dalam kita punya PowerPoint. Konten daripada buku teks kita transfer masuk dalam quiz lesson. Tidak secara begitu, tapi kita gunakan model pembelajaran 5E untuk mengisi konten dan pelajar boleh menggunakannya dan menjawab dan memahami secara sendiri. Okay, saya akan terangkan lebih lanjut apa itu pembelajaran 5E sekejap lagi. Okay, so what to expect? Okay, kita dah ada objektif tapi kita naklah tahu what to expect. So seperti mana guru-guru yang rakan-rakan peserta yang masuk ke dalam sesi perkongsian hari ini, bila kita masuk sesi perkongsian kita ada satu expectation. Kita kan samalah juga dengan
tak kira pembentang maupun pendengar. Okay, kita nak make sure kita punya alignment ni lebih kurang sama, ada yang sama. Okay, so kat sini ada 4 lah, ada 4 what to expect. So saya nak cikgu-cikgu cuba pilih, cikgu-cikgu pilih lah yang mana satu sebenarnya cikgu expect. So that daripada expectation cikgu tu saya boleh emphasize kepada apa yang cikgu perlu. Okay, so kat sini yang pertama kita berkongsi cara menggunakan quiz lesson semasa penyampaian aktiviti PDP semasa kelas bersemuka. So saya dah terangkan secara ringkas bagaimana dah ada kita punya lesson kat situ dan kita just tekan preview lah sambung dengan projector yang macam mana saya dah tunjukkan tadi. Yang nombor 2, menyusun aktiviti pembelajaran menggunakan quiz lesson menggunakan model 5E. Ini yang nombor 2 lah. Okay. Dan nombor 3, menimba ilmu sama-sama berkongsi pengalaman masing-masing menggunakan quiz lesson. So kita tengok tadi ada beberapa guru yang telah menggunakan quiz lesson ni. So kita mungkin ada persamaan dan juga perbezaan. So ada penambahbaikan yang kita boleh buat dalam lesson saya sendiri juga. Dan nombor 4, kita nak menjadikan quizzes lesson ni model 5E sebagai modul pembelajaran digital. Since sekarang guru-guru telah diminta untuk buat modul pembelajaran. Okay, 3 peringkat rendah, sederhana dan juga peringkat tinggi kepada pelajar. So end up daripada apa yang saya lakukan ialah akhirnya saya nak jadikan dia satu modul digital. So kita tak perlu lagi rezo, pelajar boleh trace dan juga track dia punya sendiri punya progress dan kita boleh pantau daripada jauh. Itulah one of saya punya impian kenapa saya terus menggunakan quiz lesson kerana ia mudah bagi saya. Okay, so cikgu-cikgu boleh letaklah cikgu punya expectation apa cikgu nak, mana satu cikgu nak buat ni. Okay, 1, 2, 3, 4. Kalau cikgu kata 1, 2, 3, 4 pun boleh, lebih daripada 1 pun tak apa. Okay, kita nak tengok dekat ruangan. Right, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Alright, okay. Okay, alhamdulillah. So kita dah dapat beberapa respon dekat situ. Saya, to be honest, saya sangat berbesar hati kepada rakan-rakan yang menggunakan quiz lesson ni. Kita dapat share bersama. Okay, so kita tidak ada barrier lah antara kita sebab kita pun pendidik. So kita belajar bersama. Okay, kita membina jalinan seperti mana objektif CDL ini sendiri. Okay. Dan yang terakhir ialah sekiranya kita tahu rakan-rakan kita kat sini mungkin ada cikgu sains sekali tingkatan 1 dan 2. Kita boleh hubung jalin melalui Telegram yang saya akan bagi nanti Telegram. So kita akan kumpul beramai-ramai ataupun kalau dah ada kumpulan yang tersendiri boleh buat dalam grup panitia di sekolah lah. Okay, untuk membuat modul tersebut menggunakan model 5E dan saya akan ajarlah macam mana. Alright, so kita dah dapat respon. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu-cikgu. Okay, saya tekan semua. So next, so let's start. Okay, just think, effective PDP. Betul ke effective PDP? Effective PDP tu bagaimana? Okay, kat sini sudah engage, penglibatan. Ada penglibatan. So bila cakap tentang pelibatan, confirm penglibatan tersebut bukan hanya satu hala. Dia adalah antara guru dengan murid, murid dengan murid dan juga murid dengan bahan. So bahan yang saya emphasize sekarang ini adalah apa yang sedang cikgu lihat iaitu quizzes ni sendiri. Okay, so bagaimana student berinteraksi dengan bahan. Kita tahu pelajar tidak ada gadget di sekolah. Kan, pelajar tak ada gadget kat sekolah. Tak ada kelengkapan komputer, tak ada kelengkapan tab, tak ada phone. So macam mana quiz ni cikgu lakukan? Macam mana saya boleh lakukan? Kenapa saya prefer cara begini? Nanti saya akan terangkan mengapa. Okay. So ini one off lah kenapa quiz lesson ni saya gunakan. First, fun paling besar. Okay, so bila dia menyeronokkan, pelajar confirm tak tidur. Pelajar boleh terlupa walaupun loceng dah berbunyi, dia tak akan keluar. Dan dia akan bertanya tentang cikgu dia, what's next. Okay, and then dia ada aktiviti hands-on. Hands-on sebab kita menggunakan kaedah model pembelajaran 5E. Dan kita punya bahan bukan semata-mata quizzes ini sendiri, tetapi juga kemahiran yang kita tekankan dalam sains itu sendiri. Dan dari segi teori, okay, bila cakap kita letakkan konten, dari sudut penyampaian, konten tersebut perlulah less is more. Okay, less is more to practical, more to hands-on, di mana pelajar sendiri menggunakan apa yang dia tahu, apa kemahiran kita dah ajar, dia apply dan dia mendapat jawapan dia sendiri secara konstruktif. Okay, dan ini adalah penggunaan digital dalam kelas, okay, dan juga peralatan yang ada lah.
So kita tidak mahu balik kepada zaman sebelum pandemik di mana kita masih lagi menggunakan traditional method. Kita nak terus ke depan dan improve bagaimana teknik pengajaran dan pembelajaran dan macam mana kita punya minds on, bukan sekadar hands on tapi minds kita perlu on, okay, menjadi lebih kreatif dan kritis, dan kita perlu lebih ibarat merombak balik silibus kita ni, macam mana kita nak bantu pelajar untuk menguasai sesuatu pembelajaran. Okay. Bukan menguasai silibus habis ya cikgu, menguasai pembelajaran sepatutnya untuk dia. Sebab key saya ialah apa yang dia belajar adalah bagaimana dia boleh apply dalam kehidupan dia sebenar. So kalau kita rasa macam apa yang kita ajar ni end up dia akan jadi doktor, itu lama lagi. Dia akan jadi engineer, itu lama lagi. Tapi the thing is, once they learn what I teach dalam kelas sekarang, once they get back, once dia pulang ke rumah, apa yang dia boleh buat, apa yang dia tahu, apa yang dia boleh amalkan, at least satu benda yang bermakna dalam hidup dia. Okay, kita bermulakan dengan objektif yang pertama, iaitu belajar secara hands-on, membina konten menggunakan quiz lesson dalam kelas PDP bersemuka. So saya mulakan ya cikgu. Okay, saya nak bagi link kepada cikgu sebenarnya. Okay. So ini adalah first apa yang kita perlu buatlah kepada guru-guru yang jarang gunakan quiz lesson ataupun guru-guru yang pernah gunakan quizzes, sama saja kita daftar guna D5, caranya tekan je D5 ni, okay, and then kita klik kepada bahagian guru. Okay. Okay, once dah masuk kepada guru, cikgu-cikgu tekan bahagian nombor 6 iaitu aplikasi. Okay. So saya pergi slow sebab saya yakin insyaAllah cikgu-cikgu berada di hadapan saya ni sedang membuat bersama dengan saya. Okay, kalau cikgu stuck, cikgu bagi tahu saya. Okay, okay, cikgu tekan aplikasi. Okay, dah cikgu. Okay, and then cikgu pergi kepada quizzes. Right. Okay. Okay, done. Okay, cikgu pergi kepada quizzes. Okay, so sekarang kita dekat bahagian search ni, kita boleh search apa yang ada. Okay, contohlah. Okay, contoh. Okay, ni contoh bumi, sains tingkatan 1. Ni one off lah. Kenapa kita boleh gunakan quizzes sangat-sangat mudah? Okay, cikgu boleh tengok, perhatikan pada bahagian atas. Top. Okay, sains tingkatan 2. Quiz. So kalau dia tulis quiz, ialah quiz lah. Okay. Kalau dia tulis lesson, ialah quizzes lesson. Okay. Seperti paparan PowerPoint. Okay. Ni contoh-contoh apa yang dah ada. Okay. Berdasarkan carian cikgu. Okay. Berdasarkan carian cikgu. So ni adalah slide-slide guru yang dah buat. So macam mana kita dah aim tadi, what to expect. Kita nak senarai lesson ini akhir sekali menggunakan model 5E. Model 5E menjadi modul pendigitalan kita pada tahun 2022. Itu aim kita di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Okay, so ini cara ringkas bagaimana kita nak ambil lesson orang. Okay, macam mana kita nak ambil, dan kita nak sekarang nak ambil lesson orang kan. Okay, cikgu klik saja apa yang berkaitan yang nak cikgu ajar. Okay, ini contohlah. Okay. Okay, kita dah buka kawan orang punya. Okay, so apa kita nak buat? Kita boleh copy dan edit. So copy dan edit bermakna cikgu copy orang punya. Okay, cikgu copy orang punya dan cikgu edit daripada slide dia. Okay, cikgu copy orang punya dan cikgu edit. Maksudnya edit, cikgu tambah, cikgu remove, cikgu add quiz lain. So tu one off lah. Okay, ataupun kalau sekiranya kat sini dia tak boleh kan, cikgu boleh tekan preview. Okay, kena. Dan bagi saya sangat berbaloi kalau kita langgan kepada pro dia punya quiz ni sebab dia tak mahal sangat. Okay, bagi saya dia adalah one off yang murah, yang bukan yang kalau dia tak murah sangat pun one off yang kita versatile lah, boleh pakai. So sama juga kita preview dalam kelas kita dan kita tekan start. Okay, so cikgu pun boleh tengok dululah. Tengok dulu kat preview dia. Okay, and then cikgu boleh tengoklah mengikut kepada kelas cikgu. Okay, muzik boleh on dan muzik juga boleh off. Alright, tu first step. Macam mana kita nak mulakan, kita nak ambil daripada orang punya dan kita nak terus shoot kepada kelas kita. Ni sekiranya cikgu tak sempat sediakan bahan. Sekiranya cikgu tak sempat sediakan bahan. Teknik kedua ialah kita nak bersedia.
kita nak create from scratch. Okay, kali ni saya nak ajar kepada cikgu how to create from scratch. Okay. Okay, kita matikan. Saya matikan ini. Okay, so saya ambil screen saya. Okay, ini saya buat from scratch. Okay, apa yang cikgu perhatikan ni, inilah semua from scratch lah. So saya menggunakan model pembelajaran 5E. Okay, so saya akan ajar macam mana nak buat slide ni. So, okay, so cara dia ialah save. Okay. Okay, cikgu-cikgu nampak ada create di sini. Okay, create. Ni katalah, ni yang saya dah buat lah. Okay, cikgu perlu tekan create. Okay, dan dia bagi cikgu dua option. Sama ada cikgu nak buat quiz ataupun cikgu nak buat new lesson. Saya prefer cikgu pilihlah new lesson. Kenapa? Okay, kenapa kan? Sebab bila kita letak new lesson, okay, new lesson lah. Apa yang saya gunakan ni adalah new lesson. Apa kelebihan kalau saya gunakan new lesson? Okay. Okay, contoh saya tekan screen preview saya ni dulu. Okay, cikgu boleh lihat apa yang ada dalam saya punya lesson ni. Adakah semata-mata lesson? Okay. So, ni first slide saya. Okay. Ni second slide saya. Okay ni. So, kita boleh tambah aktiviti sama ada kita nak buat poll. Okay, kita nak buat poll, sama ada kita nak buat quiz multiple choice. Apa saja tools yang dia beri dalam quizzes, kita boleh masukkan dalam quizzes lesson. Tu yang best. Dan kita pun boleh hack orang lain punya quizzes. Contohnya kita nak add slide. Okay, contoh. Ni saya bagi simple tau. Belum lagi macam mana. Kalau cikgu ada soalan, cikgu Daila macam mana cikgu buat power, macam mana cikgu buat slide tu? Kenapa dia ada gerak-gerak? Cikgu boleh bagi tahu saya. Saya cuma sekarang ni ajar secara praktikal macam mana nak guna je. Yang ni dalam-dalam ni semua bergantung kepada kreativiti cikgu masing-masing lah. Okay. Ada soalan ni Dalila. Ya. Boleh bagi quiz with unlimited due date juga ke? Ya. Itu yang best. Dia akan peringatkan kita. Okay, memang saya dah langgan ni daripada awal tau. Dia keluar je quizzes ni, saya dah langgan terus sebenarnya. Okay, saya saya langgan terus. Saya memang gunakan untuk exam lah, apalah sebagainya. Kita buat soalan semua. And then bila saya quizzes lesson yang terbaru ni, dia dah upgrade. Tu yang saya suka. Dia dah lebih senang, lebih mudah untuk digunakan. So saya memang dah, sebelum kita ada banyak pengalaman kan guna Nearpod, kita ada Canva, kita ada macam-macam tools. Tapi bila tengok quiz lesson dah upgrade ke tahap lebih fleksibel, tak perlu lagi download, pelajarnya tekan link dan terus papa. So saya memang maka inilah tempat di mana saya akan selalu bermain dengan anak-anak murid lah. Okay. Ya, unlimited, betul? Unlimited attempt dan juga no deadline. No deadline. Tu one off lah kenapa saya suka. Okay, so kita nak masuk. Okay, so ini saya nak share kepada cikgu juga. Okay, saya kena buat copy dulu lah. Okay, saya buat copy. Okay, ni contoh ni saya dah sediakan slide. Okay, sekarang saya nak bagi dekat cikgu, sharekan slide saya ni kepada cikgu-cikgu, dan apa yang saya share kepada cikgu tak akan kacau apa yang saya buat. Maksudnya cikgu dapat satu kopi, saya ni yang original lah. Okay. So cara dia adalah kita tekan create a copy. Ya, kenapa saya nak create a copy ni? Supaya katalah let's say selepas ni kita dah habis masa. So saya nak apa yang cikgu belajar hari ni, apa yang cikgu tengok setiap slide, cikgu jadikan satu template untuk cikgu boleh ubah. Untuk boleh cikgu belajar macam mana nak buat ni sampai puaslah hati cikgu lah. Okay, apa yang saya ada dalam ni cikgu boleh buat yang sama. Okay, dan saya akan bagi step lah. Okay, so ni. So kita boleh rename lah dekat CDL lesson, save. Okay. And save. Ya. Dan saya bagikan link ni kepada cikgu. Okay, dan saya tekan
share. So kita dah duplicate, kita dah buat copy kepada cikgu. Saya boleh bagi cikgu can edit ataupun can view. Okay, selalunya kalau kita letak can view, kita nak share kepada kawan-kawan, contohlah dalam grup panitia, you can view, maksudnya cikgu tersebut boleh guna je apa yang cikgu bagi tanpa boleh edit. Tapi kalau cikgu edit, can edit, maksudnya cikgu yang dapat link ini, dia boleh add on slide ataupun buang slide ataupun modify mengikut kesesuaian kelas dan penerimaan anak murid itu sendiri. Okay, so kita tekan copy link dan saya tampallah dekat sini. Ya, ada animasi. Apa yang cikgu tengok tu ialah saya gunakan GIF. Mana ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so inilah. Okay. Sorry. Okay, ini ialah saya punya copy ni lah daripada slide saya ni. So, tu saya cikgu, macam mana boleh ada animasi ni? Oh, senang je cikgu, kita nak buat macam mana ya? Okay, saya ajar. Okay, so sekarang katalah cikgu dah dapat saya punya kan. So, nak edit. Nanti cikgu akan tanya, alamak cikgu saya tak boleh edit sebab saya tak langgan lagi cikgu tak langgan lagi yang untuk full version. Yang ni memang saya langgan lah full version punya. Okay, apa yang saya boleh buat ialah saya tekan je edit. Okay, sama je. Tekan edit. Cikgu jangan risau kalau cikgu kata, alamak cikgu Dalila, saya tak boleh lah nak edit cikgu punya slide. Tak apa, cikgu create yang baru, cikgu jadikan saya punya sebagai template. Cikgu buka saya punya tu, cikgu view, cikgu buka yang baru, cikgu belajar gunakan yang baru. Maksudnya cikgu create, tekan new lesson, cikgu buat baru. Ada soalan ni Cikgu Dalila. Ya, Tadi cikgu ni dari cikgu Hao Chong Kuan. Dia kata tadi dia terkeluar. Di mana dapat yang lesson tu? Saya pun tadi terkeluar. Jadi saya tak boleh jawab. Oh, macam mana dapat quizzes lesson? Okey, cara dia cikgu. Okey, cikgu tekan tadi dah masuk quizzes kan? Cikgu akan nampak dekat bahagian ni. Kejap ya. Saya tak pasti apa yang saya sharing sekarang. Cikgu nampak ke ni? Cikgu nampak tak create ni? Okey, cikgu cikgu yang bertanya tu, okey cikgu respon Cikgu nampak tak create? Okey, cikgu tekan ni new lesson. Okey? Okey, boleh saya sambung? Boleh. Alright, good. Okey, saya sambunglah. Dr. Zalina, slide saya sekarang tunjuk gambar yang Selamat masuk datang ke CDL tu. sesi perkongsian. Ya? Slide tu ialah slide selamat datang. Slide selamat datang. Okey, saya nak memulakan. Saya rasa saya dah cukup. Now ialah adakah cikgu masih menggunakan tools yang telah cikgu? I think this one you dah buat tadi. Sebab saya nak masuk balik yang saya dah bagi tahu secara hands on yang awal lah, sebab kita sekarang nak masuk objektif yang seterusnya. Okay, objektif yang seterusnya ialah saya masuk objektif tentang yang kedua ni. Okay, menyusun aktiviti pembelajaran menggunakan model pembelajaran 5E. So nanti sambil-sambil saya nak susun, saya akan ajar macam mana nak buat, macam mana saya buat. Okay, so how to use lessons on quizzes. Kita boleh ada goal. Dia seperti kita bina RPH kita tak cikgu. Kita boleh susun aktiviti dan perancangan. Kita boleh ada preparation dekat dalam kelas masa kita buat quizzes ni. Dan yang seronok dia adalah kita boleh pinjam daripada external resources yang dia sediakan. So bila ramai-ramai cikgu gunakan quizzes lesson, ramai-ramai public, publish as public, kita boleh gunakan siapa-siapa punya. Tu one off lah. Okay. So ini semasa kelas kita boleh review, kita boleh debate dengan debate, kita boleh concept check with polls. Okay, macam saya cakap tadi lah, kita boleh gunakan polls. Okay, dan after class sama juga, kita boleh jadikan dia assignment ataupun assessment untuk pelajar tu sambung tanpa kita. Okay, so kita nak masuk objektif kedua. Ni yang paling yang saya utamakan lah. Kita nak susun aktiviti pembelajaran menggunakan model pembelajaran 5E. So kita tak nak lagi tradisional kita selalu gunakan ialah kita hanya mengisi konten semata-mata. Apa yang ada dalam buku teks kita masuk dalam slide. Apa yang dalam buku teks kita masuk dalam slide. Sekarang now kita nak ubah. Okay, jadikan dia satu modul. Okay, kalau kita tak ada pun pelajar boleh buat sendiri. Itu one of yang kita nak dengan modul ni. Okay.
So, introduction. Apa tu model pembelajaran 5E? Boleh saya tahu tak buat survey sikit kan? Berapa ramai cikgu-cikgu kat sini pernah dengar tentang model pembelajaran 5E? 1 pernah, 2 tak pernah. Okay, cikgu letak 1 ke 2 dekat ruangan chat. Okay. Kebanyakan jawab 2 sebab ada yang dah tanya apa itu 5E. Okay. Setakat ini semua tulis 2 Dalila. Oh, okay. 2, semua 2. Okay, saya akan ajar kepada cikgu-cikgu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, apa dan kenapa model pembelajaran 5E? Okay, cikgu tak payah baca kat sini dulu. So, saya nak cikgu kenal pasti E yang ada dalam bulatan ni. Okay. Kita ada apa? Kita ada engage, kita ada explore, kita ada explain dan kita ada elaborate dan juga evaluate. Okay, so ini dah 5E. Dia adalah satu model pembelajaran yang kita transfer masuk dalam aktiviti perancangan RPH. Dia seolah-olah dalam induksi kita dah ada induksi. Kemudian set perkembangan kita merancang pelbagai perkara kepada pelajar dalam aktiviti tertentulah mengikut subjek yang kita ajar dan kita ada penutup. So model pembelajaran 5E ni kita masuk dalam perkembangan. So kita namakan dia ada 5 aktiviti lah. Secara ringkas saya boleh katakan ada 5 aktiviti dalam perkembangan tu. Okay, selain kita mulakan dengan induksi. So perkembangan yang pertama ialah engagement, penglibatan. Dan cikgu tengok kat sini, oh adakah dia adalah satu kitaran? Ya, dia adalah satu kitaran. Tapi persoalan yang kebanyakan cikgu-cikgu akan tanya kepada saya, cikgu, jadi setiap RPH dan setiap perancangan kita dalam satu kelas, adakah perlu lengkap 5 ni? Tidak. Okay, tidak. Mungkin kita hanya boleh dapat start dengan engagement, kemudian explore, then habis. So persoalan, boleh ke cikgu? Kita kena ingat setiap kali kita masuk kelas apa aim kita? Kita bukan nak lengkapkan kitaran 5E ni, kita nak make sure pelajar yang ada dalam kelas kalau 30/30 mencapai KK, mencapai kriteria kejayaan. Okay, so katalah daripada engagement sampai ke explore dan pelajar memang tahu, dah jelas dengan apa yang dia buat aktiviti dan dia boleh bagi tahu seperti itu saja. So we are done. Okay, so second thing. Okay, bila cikgu tengok tentang 5E ni, proses 5E, step yang ada engagement. Dan dia kitaran dia tak semestinya selepas engagement mesti pergi explore. Tidak. Dia adalah engagement, cikgu boleh nilai, pergi evaluation. Kemudian cikgu dah berpuas hati evaluation, cikgu balik pergi explore. And then selepas explore, cikgu pergi pula ke evaluation. Dan seterusnya begitulah sehinggalah tahap elaboration. Dan saya akan terangkan dan saya akan sharekan kepada cikgu-cikgu semua satu dokumen, Google Doc, bagaimana nak buat. Apa tu setiap step ni. Okay? Kenapa saya nak selepas ni, kita nak buat modul kan. So jadi cikgu dengan kawan-kawan satu panitia boleh cross check masing-masing punya perancangan. Okay, ada tak elemen-elemen ciri-ciri dalam elemen tersebut? Cikgu boleh tick dan cikgu boleh kita boleh refleksikan diri kita lah, refleksi diri sendiri juga. Okay, so apa itu model pembelajaran ni? Okay, pertama adalah model instructional, dia adalah model arahan. Kita memberikan arahan kepada pelajar. Tetapi arahan ini kita nak mulakan, bila cakap arahan, dia mesti bermula dengan soalan. Okay, soalan. So, soalan yang macam mana, kita gunakan pendekatan apa? Okay, dia menggunakan pendekatan konstruktivism. So, pendekatan konstruktivism kita tak akan bagi pelajar kita jawapan kan? Kita nak pelajar tersebut menggunakan, membina idea baru berdasarkan apa yang mereka ada. Okay, kemudian pelajar dan guru akan membangunkan pengetahuan asas secara bersama melalui aktiviti 5E ni. Okay, aktiviti ni aktiviti yang ringkas je cikgu. Nanti cikgu boleh tengok macam slide apa ni, saya punya quizzes tu tadi. Cikgu kenal pasti setiap slide tu adalah berada di fasa mana. Saya panggilnya 5E ni sebagai 5 fasa lah, 5 fasa E. Okay, and then selepas pelajar menjalankan aktiviti tersebut, pelajar akan memperoleh sesuatu yang bermakna. So bermakna di sini ialah pelajar memang ingat. Okay, pelajar ingat. So kenapa cikgu berani boleh cakap macam ni? Sebab pelajar saya kebanyakannya adalah daripada kelas peralihan.
Okay, so kelas peralihan, so kita tahulah bagaimana kemampuan dia untuk berkomunikasi, bagaimana kemampuan dia untuk menerangkan sesuatu. Tetapi sekiranya pelajar tersebut membuat aktiviti dan akhirnya mampu berbicara mengikut keupayaan dia dan benda tu benar, benda tu tepat. So bagi saya dia dah membuat satu aktiviti yang bermakna untuk diri dia. Okay? Dan akhir sekali, confirm lah bila dah pembelajaran itu bermakna, dia akan mudah faham. Okay? Dan konsep ni akan berlanjutan, berterusan. So pelajar tidak akan bosan lah. Okay? Tak akan bosan lah. Okay? So next. Saya akan pergi kepada, ni di akhir lah. Okay? So saya akan sharekan kepada cikgu-cikgu. Boleh tak saya tanya audience nampak tak saya punya Google document ni 5E ni? Nampak. 5E. Kaedah 5E STEM. Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian. Okay. So saya nak sharekan dokumen ni kepada cikgu-cikgu. Okay, ini adalah apa yang kami belajarlah dalam Duta Guru Yayasan Petronas kohort 2, di mana kami diperkenalkan dengan pembelajaran 5E. So bila sebelum kita mempelajari pembelajaran 5E, kalau kita nak belajar sendiri dekat YouTube dan sebagainya, dia banyak sangat ideologi, okay? Banyak sangat cara yang bermacam-macam. Okay? Untuk apa yang kami didahkan, inilah yang kami belajar. Okay, so kalau cikgu kata, kenapa ada idea yang cakap macam ni, iaitu mengikutlah kepada apa yang dia pegang. Okay, macam ada banyak mazhab lah lebih kurang. So ni mazhab yang saya pegang. Okay, saya share jugalah macam mana kita nak, ni kalau cikgu-cikgu tak biasa gunakan Google Document, so basically kita upload kita punya file Microsoft Word kita ke dalam Google Drive. And then kita dah masukkan, kita akan save sebagai Google Document. So kenapa suka sangat Google Document, dah kita boleh share. Okay. Kat sini saya share, anyone on the internet with this link can view. So saya copy lah. Okay. Dan saya berikan kepada cikgu-cikgu sebagai rujukan. Mana? Okay. Okay, ini link kaedah 5E STEM, rancangan pengajaran. Okay, kita perkenalkan satu persatu. Okay, cikgu-cikgu yang ada laptop kat hadapan yang bersama-sama dengan saya, yang melibatkan diri bersama-sama, kita boleh direct tanya terus cikgu. Okay, so kita mulakan dengan fasa pertama di dalam kaedah 5E, iaitu engagement. Okay, engagement. So apa ciri-ciri engagement? Okay, saya highlightkan beberapa perkara di sini. Okay, so antara dia memang kita nak perkenalkan konteks, tapi yang saya highlight ni adalah kita punya big things dalam engagement, iaitu kita nak galakkan perasaan ingin tahu. Kita nak galakkan murid memberi idea awal, dan kita nak cikgu bila kita buat engagement dengan bagus, kita boleh menilai dan tahu bagaimana nak bangunkan pemahaman murid. Sebab kita faham pelajar kita ni ada pelbagai version, pelbagai latar belakang, pelbagai kecerdikan. So bila kita gunakan quiz lesson, saya boleh hack, saya boleh tukar on the spot, dan kita ada beberapa, saya boleh katakan kita ada beberapa cara lah mengikut kesesuaian kepada pelajar tu sendiri, tahap dia. Okay, bagaimana dia menjawab, macam mana kita nak proceed kepada next step, kita tengok kepada apa idea yang dia berikan. So tak adalah kita ni terlampau high expectation mengikut kemampuan kita sebagai guru berfikir, tapi kita mulakan untuk next dengan kemampuan sejauh mana pelajar kita tu berfikir, idea yang dia ada. Okay, so sambil-sambil ni cikgu, okay, cikgu lihat kepada engagement ni. Okay, saya mulakan dengan engagement saja dahulu cikgu. Okay, kita nak balik semula kepada slide kita dalam quizzes. Okay, slide saya dalam quizzes. Okay, so ni one off lah. Okay, ini kita punya induksi. Ni saya boleh katakan ni induksi saya.
Okay, induksi kita lah kita nak tarik minat. Tujuan induksi satu saja. Kita nak tarik minat dia je. Okay, kita tak mulakan apa-apa pun. So bila kita tengok slide kita macam ni, so pelajar akan rasa, oh boleh yang bergerak-gerak. Oh cikgu duduk dalam kelas oh ada gambar cikgu So kita nak tarik dia minat. Perhatian pelajar boleh tengok pada slide. So kita tak perlu cakap pun dia dah ternganga kat situ kadang-kadang. Okay, so next, kadang kita letak satu paparan video di luar daripada konteks yang kita nak ajar. Ni adalah waktu PDPR lah, kita buat daily check-in tentang dia punya minda sihat lah saya katakan. Yang ni video ni cara saya gunakan saya akan ajar nanti. Ke cikgu, ada cikgu yang dah tahu? Saya ajarlah kot sebab kalau ada cikgu-cikgu yang tanya macam mana cikgu boleh masukkan masukkan YouTube macam tu and then letak pula tulisan-tulisan seperti seolah-olah YouTube tu dah ada tulisan tu. Tak, ni kita hack je. Okay, kita bermain dengan dia. Macam mana kita kreatifkan diri kita untuk buat benda tu senangnya kita buat dia cikgu, bukan dia buat kita cikgu. Okay. So kita tekan nombor 2. So saya minta maaf lah sedikit lambat kerana internet ni ada masalah sikit. Okay. Ni kita gunakan virtual walk, tak silap saya. Okay, ni cikgu tekan bahagian ni. Okay, ni. Pergi insert video YouTube, cikgu tekan. Cikgu tekan virtual. Okay, virtual. Video. Virtual walk lah. Beach contoh lah. Kita pun cari. Salah tekan sini. Ni. Kita nak yang ini. Inilah yang saya ambil. So dia punya video tu adalah video yang macam kita berada di tempat itu. Dengan bunyi-bunyi. So kita nak rehatkan minda pelajar lah. Kenapa buat macam ni? Sebab pelajar dia baru bergerak daripada satu kelas ke satu kelas masuk ke makmal. So kita nak bagi dia rehat dulu. Tengok benda-benda yang dia dah lama tak pergi. Pergi pantai, pergi air terjun. So kita bawalah dia untuk berjalan-jalan. Okay. So ni one of teknik saya lah untuk bagi pelajar-pelajar tu duduk diam-diam dan sambil menikmati kuis saya. Okay. Okay, so ni saya ajarlah cikgu. So cikgu tekan dan cikgu boleh, lepas cikgu tekan, ini semua ni kalau cikgu tengok ada petak-petak ni kan. So petak-petak ini saya buat macam mana? Saya gunakan yang ini, kita ambil daripada picture. Okay. So kita tulislah daily check-in. Yang ada. So, ada macam-macam kat sini. So kita pilih mana yang berkenan di hati. Okay, kita pilih tekan dan masuk. Okay, tekan dan masuk. Ataupun cara kedua, kalau kita tak nak tengok daripada search ni, Google search je, kita boleh download daripada Google search kita, kita masuk ke dalam desktop dan kita drag and drop. Okay, drag and drop masuk. So tu pun salah satu hack lah kita boleh buat. Snipping tool daripada Canva, okay, semua tu kita boleh gunakan. Yang ini pula, okay, kotak yang bawah. Okay, cikgu semua boleh follow lagi. Kotak yang bawah. So kotak yang bawah saya gunakan tools ini. T, iaitu insert text. Okay, so bila kita insert text, kita bolehlah tuliskan apa-apa. Okay, cikgu kat sini, so dia ada font dia tersendiri. So ni kita ada beberapa font, kita guna je. Okay, apa yang dia bagi. Okay, ni font-font yang dia bagi. Boleh bold, boleh besarkan size dan sebagainya lah. Okay, walaupun sikit, je font yang dia ada, saya okey. Sebab saya gunakan mana yang saya suka je. Okay, yang saya guna Patrick Hand. Ataupun Open Sans. Roboto pun saya guna. So mana-mana yang saya berkenan di hati cikgu, tulisan-tulisan tu cikgu kekalkanlah. Okay. So next. Okay, ini dia. Kita nak masuk 5E tadi tu. Macam mana saya gunakan? Okay. Saya lompat kepada bahagian ni. Okay. So first bila saya ajarlah, saya share je lah cikgu. Saya tak ajarlah cikgu. Saya pun pengalaman baru 7 tahun. So saya share pengalaman saya mengajar. Setiap kali kita buat slide, apa sahaja standard pembelajaran kita nak ajar, kita letak dekat bahagian atas dan juga setiap slide yang kita bentangkan. Okay, so kita tengok kepada engagement saya kata tadi. So kita nak memperkenalkan konteks dan juga big idea,
kita nak pelajar-pelajar kita nak tahu pengetahuan sedia ada pelajar. Okey, ni topik 8.7 penambahan dan penolakan cahaya bahagian 1. Bahagian 1 ni kenapa bahagian 1? Sebenarnya dia dah lengkap. Saya hanya edit balik je. So saya dah ajar bahagian 1, so saya edit balik tambah balik slide kat belakang supaya masuklah bahagian 2 dan sebagainya. So dah compile semua dah lengkap, dah ajar, kita boleh send sebagai assessment kepada pelajar. Ada apa-apa soalan cikgu? Upgrade kalau cikgu nak edit daripada saya punya, contohlah saya dah share tadi kan, cikgu nak edit, cikgu memang kena upgrade. Cikgu perlu upgrade, betul. Tetapi seperti mana saya dah beritahu maklumkan tadi, kalau cikgu tak boleh nak edit, the only way ialah cikgu gunakan create dan jadikan saya punya ni sebagai template. So macam mana? Contohlah macam ni, saya tak boleh add on ni cikgu Dalila punya. Okay, ni saya akan ajarlah macam mana nak hack saya punya Cikgu tak boleh nak edit saya punya kan. Okay, saya ajar teknik. Okay, ni kalau soalan upgrade kena bayar ya? Ya, kena bayar. Upgrade kena bayar, betul. Ya cikgu, upgrade kena bayar. So macam saya kata tadi, sekiranya benda ni kita nak gunakan secara keseluruhan di peringkat sekolah, so why not satu panitia ni share duit untuk pembiayaan kuisis, sebab saya rasa sangat berbaloi untuk kita langgan setahun. So kita ada berapa orang? 10 orang. So kita bayarlah untuk bulan-bulan tu berapa, so dia akan lagi jimat lah kat situ, one off. Tapi untuk yang saya ni memang saya seorang lah. The 5, yes, kita masih lagi boleh gunakan quizzes lesson cikgu. Quizzes lesson kita masih boleh menggunakan the 5, tak ada masalah. Cikgu boleh buat seperti mana saya buat, cumanya kekurangan dia ada 2. Satu, susah untuk kita buat no deadline. Nombor 2 ialah oh tak apa cikgu. Kalau cikgu rasa stuck dekat bahagian tertentu, cikgu post dekat saya. Sebab saya takut saya terlaju. Cikgu bagi tahu saya kat mana cikgu nak saya berpatah balik. Saya boleh ajarkan balik semula kepada cikgu. Sekarang ni saya berada di fasa untuk memperkenalkan cikgu untuk engagement. Kita masuk objektif kita yang kedua, bagaimana saya menyusun konten saya menggunakan. Okay, so sekarang kita masuk kepada objektif kedua, bagaimana saya menyusun. Okay, saya punya konten ni dalam menggunakan model pembelajaran 5E. Okay, so saya pergi ke fasa engagement. Saya telah pun sharekan kepada cikgu-cikgu semua link Google Doc apa yang ada dalam 5E. So kita pergi ke fasa pertama dan kita tengok ciri-ciri yang ada. Okay, so sekarang slide saya ni saya menggunakan mengaplikasikan kaedah model pembelajaran 5E. Okay, cikgu tengok kepada slide tersebut. Cikgu tengok kepada skrin. Okay, kita tengok kat sini. Membolehkan guru mengetahui. Dalilah kecilkan sikit supaya kita nampak semua. Alright. Semua dia. Mana tadi? Mana? Ke dekat 100% tu kecil kan? Kurang kat lah. Okay. Okay, better. Okay, better. Alright. Okay, so sekarang kita tengok kepada apa yang saya buat tadi. Okay, saya pergi balik mana saya tekan tadi. Ada cikgu kata laju Dalila ajar. Tak apa cikgu, boleh tengok nanti dalam portal CDL apabila kita uploadkan, sebab sesi ini di record dan boleh tengok beberapa kali sehingga faham insyaAllah. Kalau cikgu nak boleh PM saya ke macam mana nak belajar, nak untuk belajar face to face dengan saya, tak ada masalah. Saya akan bagi contact number untuk saya ajar. InsyaAllah saya akan ajar. Okay, so sambung So masuk engagement ialah menggalakkan murid memberi idea awal. So kita tengok kepada saya punya slide tadi. Mana slide saya? Okay, slide saya tadi. Okay, ni kita nak bagi big idea. So gambar kita, engagement ni kita start dengan big idea. Apa gambar kita nak letak? Okay, gambar kita nak letak. So slide ni saya ni sendirilah dah masuk dah ni. Slide ni sendiri pun dah masuk dah ciri-ciri fasa engagement. Okay, kita nak bagi big idea. Apa yang dia lihat ada kaitan dengan topik yang dia belajar. So sekarang masuk kepada tengok ciri yang ada. Ciri yang ada yang kedua ialah kita nak galakkan murid memberi idea awal. So kat sinilah bergantung kepada sejauh mana kita memberikan soalan. Sebab 5E ialah
mengikut adalah satu model instructional. Kita berikan arahan, kita berikan soalan, dan soalan itu juga ada teknik. Okay, memberikan soalan itu ada teknik. So kalau cikgu tengok sedang lihat saya punya Google document, di bahagian muka surat seterusnya ada tentang bagaimana membina soalan. Soalan terbuka dengan soalan tertutup. Okay, saya nak kat sini cikgu lihat, okay, saya ada berikan soalan dekat dalam saya punya slide pula. Saya punya Google document tadi, Google document pula. Saya punya quizzes tadi. Okay, ni soalan saya. Okay. Nyatakan semua warna cahaya dapat anda perhatikan daripada gambar persembahan konsert tersebut. So, ni adalah soalan yang apa-apa sahaja warna yang dia nak sebut, dia tulislah. Ni kita nak tahu pengetahuan sedia ada dia. Okay, nanti kalau saya tanya sendiri kat cikgu lah. Okay, bayangkan ini memang dalam kelas saya buat. Okay, macam mana saya ambil respon pelajar? Okay, sebabkan pelajar-pelajar saya adalah kebanyakan pelajar B40. So laptop ni adalah perkara yang rare untuk dia. Even ada je pelajar yang tak pernah pegang selama 13 tahun hidup, 14 tahun hidup, tak pernah pegang pun satu button. So kita panggil dia ke depan, memang dia akan tekan. So dia belajar. Okay, menekan setiap butang pada laptop saya, so tekanlah. Saya tulislah merah. Okay, merah. Contoh. So next person, siapa nak jawab? So dia tekan. Sambil apa yang dia tekan, dia memang terpapar pada skrin pun. So dia nak kata hitam, kita teruskan. Okay, tak ada salah, tak ada betul. Bagi je. Dia nak kata pink, teruskan. Apa lagi? Biru air laut. Hitam, dia buat je. Okay, so ini adalah warna-warna yang dalam fikiran dia. Okay, kita just ambil saja semua. Okay, dan kita tekanlah submit. Okay, contohlah. Okay, now kita nak inilah masuk sama juga. Memperkenalkan konteks. Kalau cikgu boleh tengok kat sini, ada beberapa perkara dalam slide saya ni. Satu, kalau dia adalah satu info, satu konteks, kita nyatakan info, konteks. Maksudnya ni adalah satu benda baru saya nak bagi awak. Ini benda baru saya nak factual yang saya nak bagi tahu kat awak. Macam itulah kita nak bagi tahu student. Supaya student ni kalau dia dah biasa tengok kita punya slide, dia takkan lari kepala dia. Oh, sekarang cikgu tengah bagi tugasan. Sekarang cikgu tengah masuk aktiviti. Sekarang cikgu tengah bagi info. So dia boleh differentiatekan apa yang kita tengah sampaikan. Nombor 2, kalau cikgu tengok kat bahagian atas, setiap kali kita masuk memperkenalkan konteks, kita nyatakan apa kita punya objektif pembelajaran dekat atas. Supaya alignment student ni tak lari. So dia tahu apa yang dia sedang belajar. Okay. Dan yang ketiga ialah less is more. Apa saja kita nak bagi, less. So kita tak perlu tambah banyak-banyak. Sebab tu saya gunakan quizzes ni. Sebab kalau kita terlalu padatkan masuk setiap point, kita tak tahu kita nak kerja apa. Yang penting yang saya tahu, bila kita terlalu masukkan banyak point, kita sebenarnya sedang mengejar syllabus. Okay, kita tak mengejar kepada tahap pencapaian seseorang pelajar itu sendiri. Itu apa yang saya pegang lah cikgu. Sebab bila kita mengajar kelas belakang ni, kita sangat mengikut kepada pace student. Tapi insyaAllah saya boleh katakan setakat ni student boleh capailah TP yang atas-atas. Okay, TP yang tinggi-tinggi. Sebab itu ada satu teknik lain lah saya gunakan, tapi saya tak share waktu sekarang ni. Saya akan share akan datang insyaAllah. Okay, so ni kita nak masuk fasa kedua. Okay, so basically, okay, apa saja yang saya buat ni tadi cikgu, katalah cikgu tak, alamak cikgu Dalila, saya tak faham lah apa yang cikgu Dalila cakap ni. Cikgu cakap lajulah. Okay, basic dia ialah apa saja dalam slide yang saya sediakan ada fasa-fasa tertentu. Jadi tugas cikgu-cikgu yang berada di hadapan saya sekarang ni ialah dengan menggunakan Google Doc yang saya sediakan, saya jadikan ia sebagai checklist kepada cikgu. Cikgu nilai apa yang saya buat ni, adakah slide ini masuk dalam fasa engagement, adakah slide ini masuk dalam fasa eksplorasi, adakah slide ini masuk fasa berikutnya. Kemudian cikgu buat judgement. Kenapa saya katakan ini fasa engagement? Oh, saya nampak ini mungkin big idea dia. Oh, saya nampak ini pelajar memberikan idea awal daripada persoalan yang cikgu bagi. So cikgu buat judgement. Okay. Jadi bila cikgu dah tahu cara cikgu buat judgement, cara cikgu menilai, insya-Allah daripada situ ialah cikgu mampu untuk mengaplikasikan model ini ke dalam pembelajaran cikgu sendiri. Itu first. Okay. Bila cikgu pandai aplikasikan dan cikgu sebar luaskan, kita mampu cross check satu sama lain, especially dalam panitia. Okay.
dalam panitia kita lah sebab kita nak membangunkan modul kan. Okay. So next adalah fasa eksplorasi. So fasa eksplorasi ni adalah fasa yang terpenting. Okay. Fasa yang terpenting. Fasa yang mengambil masa paling lama. Okay. Kerana apa? Kerana pada fasa ini murid membina pemahaman konsep berasaskan first hand experience. Kita tekankan kemahiran, kita tak bagi tahu jawapan, kita tekankan kemahiran. So ini dalam sains lah, sebab dalam sains kita menggunakan alat dan radas. Bila kita handle alat dan radas, kita cuma ajar teknik guna dengan betul dan tepat. So pelajar boleh main, suka hati dia nak main, tapi teknik kita kena jaga dan ajar. So insya-Allah pelajar akan, kita nampak kita bawa ajar 8.71A tadi kan, 8.71A. Bila pelajar dah mula explore, cikgu boleh lihat sebenarnya dia mengembangkan idea dia sendiri sampai ke peringkat 8.714 secara sendiri. Itu benda yang kita nak tengok sebenarnya. Sebab tu kaedah ini kita rasa macam alamak slownya, tapi dia akan berkesan kepada pelajar tu sendirilah. Okay. Di mana nombor 2 poin dia, pelajar mula menjawab soalan yang diutarakan. Now kita nak tunjukkan cikgu fasa eksplorasi saya. Okay. Kenapa nama fasa eksplorasi? Okay, sekarang ni. Bolehkah anda nyatakan apakah warna-warna primer cahaya tersebut? Okay. So sebelum tadi slide tadi, kita bagi tahu konteks. Warna primer cahaya ialah warna asas yang tidak boleh dihasilkan melalui campuran warna cahaya. Kita tak beritahu lagi apa warna-warna tu. Okay, kita bagi dia konteks. Now kita nak masuk fasa eksplorasi. Okay, kita bagi dia soalan. Pelajar menjawab soalan daripada first hand experience dia. So cara dia macam mana? Okay, kita bagi satu arahan kat dia. Okay, so apa yang cikgu sedang tengok ni, saya juga menggunakan bukan saja model pembelajaran 5E, tapi juga kaedah inquiry penemuan. Yang ini saya gunakan secara berstruktur lah. Okay, berstruktur. Maksudnya kita akan ajar kaedah, step, langkah-langkah kemahiran yang dia perlu buat. Pelajar memberikan keputusan kepada apa yang dapat mereka dapat. Okay, so inquiry penemuan ni pun satu perkara yang lain daripada 5E. Mungkin kita akan share di masa akan datang. Okay, ataupun cikgu boleh cuba explore tentang inquiry penemuan ni lah. Okay, so kita bagi satu arahan. Okay, kita tulis pelajar pada dah ada 4 kumpulan, sediakan 6 penapis cahaya berwarna, kita pun tunjukkan apa penapis cahaya yang ada. Okay, kemudian mengenal pasti 6 penapis warna cahaya. So dia tahulah ni color apa, ni apa. Dia sendiri name it. Okay, kena kita bagi tahu. So murid diminta menonton video. Tak ada salah kita bagi dia video. Selepas ni saya akan tunjukkan video. Kita embed juga video tu dalam kita punya quizzes. Benda dia adalah bila kita masuk aktiviti eksplorasi, kita nak murid tu, bukan kita je yang baca. Murid tu tahu arahan. Murid tu boleh ulang arahan. Murid faham arahan. Tak adalah kita je yang cakap kan. Kadang-kadang kita kita lupa. Pelajar kita, dia tak faham pun arahan kita. Itu masalah pelajar juga. Dan masalah kita jugalah. Sebab mungkin macam saya jugalah sekarang ni. Saya pun tak tahu juga, kita tak nampak muka kan. So kita tak nampak cikgu berada kat mana, sampai mana, so saya dah terlaju tahap mana. Okay, jadi cikgu kena ingatkan saya apa-apa. Okay, so ini video. Okay, video YouTube. Saya embed kepada slide yang seterusnya. So apa yang saya buat kat sini. Okay, bagaimana saya handle kalau video-video YouTube? Selalunya video mesti ada suara kan. So saya akan mute suara. Itu perkara yang saya suka buat. Okay, saya akan cakap sendiri. Okay, ini pelajar-pelajar, ini kita ada satu power supply dia. Itu penapis yang cikgu tu sedang tunjukkan lah, satu penapis cahaya. So warna apa? Okay, kita pause. Okay, and then pada penapis cahaya ni ada kotak sinar. Ini adalah kotak sinar. Kita just tunjukkan lah. Dan kita sampai dia yang sama, kita dah tunjukkan di atas meja dia. Kita sediakan. Okay, untuk dia masuk ke fasa eksplorasi. So itulah perkara yang kita akan buat. Okay. Now, masuk kepada aktiviti tersebut, pelajar dah tahu arahan dia adalah dia kena tentukan apa warna asas. Warna yang tak boleh campur-campur, tak boleh hasilkan dia. So, dia kena pilih lah. Dia pilih lah 1, 4, 2. Ni quiz kan? 2, 3, 1, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 4, 5, 6, 7.
Okay, jadi pelajar ni dia akan vote yang mana satu. Okay, contoh saya selalunya tak akan bagi jawapan yang betul lah, bagi pilih pelajar yang mana jawab silap. Contoh dia jawab 5, 7, 8. Okay, tekan. Salah. So kenapa guna quizzes? Nampak dia bagi respon yang macam ni kan. So now kita masuk kepada fasa explanation. Okay. Ni terus dia dah masuk fasa explanation. Ni selepas belajar explore, dia tengok video macam mana untuk handle, kita pun boleh demo. Okay. Dan dia bagi keputusan apa jawapan dia dapat. Dan kita nilai. Okay. Untuk quiz ni tadi ni, yang saya bagi ni, ini adalah evaluation. Okay. Tengok balik kepada slide ni. Okay, seperti mana saya bagi tahu tadi, kaedah 5E ni satu soalan yang paling famous cikgu akan tanya. Cikgu, adakah kita perlu tamatkan sampai habis 5E ni? Jawapan saya tidak. Okay, nombor 2, adakah kita perlu ikut fasa lepas engage mesti pada explore? Depends. Kadang-kadang kita engage, kemudian kita masuk evaluate. Kita tanya. Okay, kemudian barulah bila tengok budak dah bersedia, kita tahu apa nak mula, kita baru masuk explore. Bila kita masuk explore, kita tanya. Okay, dia macam banyak tanya kan, dia instructional kan. Kita tanya. Dan masa pertanyaan persoalan kita bagi tu, budak melakukan aktiviti mengikut arahan yang kita beri. Okay, mengikut arahan yang kita beri, prosedur yang kita bagi. Okay. Kalau kita bagi prosedur pun boleh. Dia tengok kepada inquiry penemuan mana yang kita nak buat. Kalau terbuka, pelajar tu sendiri fikirlah. Okay, sekarang kita semua, saya hanya pergi kepada pengesahan ataupun berstruktur. Pengesahan bermaksud saya bagi conclusion, pelajar buktikan. Kalau saya buat berstruktur, saya tak bagi conclusion, pelajar bagi tahu conclusion apa berdasarkan aktiviti yang dia buat. Okay, so eksplorasi, kemudian dah dapat jawapan, kita tengok quiz. Saya bagi quiz tadi. So kita nilai balik. Masuklah ke fasa explanation. Okay, ke fasa explanation. So fasa explanation tadi, okay, ini dia. Ini dia. Kalau cikgu tengok yang warna ni terkeluar kan. Ni kita nak bagi tahu biru, merah, hijau ni. So apa tu fasa explanation? Okay. Adakah konstruktivism ni langsung kita tak boleh bagi tahu jawapan kepada murid kan? So dalam 5E yang saya diajar dalam program Duta Guru Yayasan Petronas, okay, dalam fasa explanation ni di mana ia memerlukan input dari guru setelah murid membina pemahaman konsep. Okay. Sama ada segi terminologi, model, analogi dan juga maksud definisi. Kemudian kita perlu melibatkan murid dalam membuat penerangan. So dia buat, dia terang. Okay. Saya suka one thing tentang 5E ni, eksplorasi ni, kita tak akan terlalu buku sangat. Maksud buku sangat tu ialah jawapan tu exactly macam buku teks. Kita tak nak jadi macam tu. Jadi pelajar ni dia menerangkan dengan kefahaman dia sendiri, dengan kemampuan secara kemahiran. Kemampuan dan praktikal yang dia buat. Contoh paling senang lah cikgu, one of nak memperkenalkan sesuatu kepada murid, nak bagi dia explain, kita kena kenal. Contoh saya pernah bagi situasi mudah, kita panggil seorang pelajar untuk volunteer. Okay, kenal tak tombol pintu? Tahu? Kalau dia cakap tahu. Boleh tak pergi ke tombol pintu? Pegang je. Okay, dia pun pegang tombol pintu. So, saya arahkan awak, boleh tak awak buka pintu? So, dia buka. Sekarang tutup pintu, dia tutup. Sekarang boleh tak kunci pintu? Kunci. And then kita tanya, boleh tak bagi tahu saya apa fungsi tombol pintu? So dia pun cakap, tombol pintu tadi saya boleh buka, saya pusing, saya buka. Saya pusing, saya tutup sampai masuk kepada kawasan dia tu. And then saya boleh tekan lock untuk kunci. Bahasa yang digunakanlah bahasa yang dia praktik. Kita nak macam tu. Jawapan dia lah bukan bahasa buku. Bahasa yang dia praktikkan. Okay, so saya memegang macam itulah bagaimana pelajar saya terangkan. Sebab kita tahu keupayaan bahasa pelajar-pelajar kita berbeza-beza. Biarlah dia buat sesuatu bahasa, menggunakan bahasa yang dia fahami sendiri, yang dia boleh explain dengan baik dengan cara dia. Okay, so itu yang saya pegang. So saya bukannya terlalu exam oriented sangat. Saya sekadar bagaimana pembelajaran saya mampu memberikan impak dalam kehidupan dia. Itu saja. Okay, so cikgu, apa yang saya ajar tadi sampai explanation sebenarnya the end. 1 jam cukup, lengkap, habis. Kat situ saya dah habis ajar. Itu cara saya lah. Okay, 1 jam habis saya ajar. Sebab apa? Sebab kriteria kejayaan saya nak murid tahu tentang perkara tersebut. Dan nombor 2, saya nak masuk kepada 8.71B. Tetapi dalam fasa eksplorasi, tiba-tiba kita memang akan ada pelajar yang buat lebih daripada itu dan memberikan kesimpulan tambahan. Dia dah buat inquiry,
penemuan yang berperingkat tertinggi. Okay, dia sendiri buat prosedur sebab dia first dalam mengendalikan alat, kemahiran diutamakan. Once dia boleh, once dia dah mahir menggunakan alat, saya yakin dia confident untuk menyatakan apa yang dia nampak. Okay, perkara yang saya suka ialah kita tak nak bagi dia terlalu banyak konten sebab kita tak nak mata, akal menipu mata, mulut menipu mata. Okay, pemerhatian yang dibuat adalah sangat jelas berdasarkan apa yang dia nampak. So kita tak akan ignore jawapan-jawapan pelajar. Sama kata, cikgu saya nampak ni macam warna oren. Contohlah, baru-baru ni kita menggunakan mikroskop. Dia ada warna kuning, ada warna merah. Mata saya selama saya berapa tahun hidup dan mengajar, saya memang akan nampak warna kuning. Tetapi bila saya dengar pelajar nampak oren, baru saya tahu, oh dia nampak ini sebagai oren. Especially pelajar lelaki lah. Dia orang memang warna kuning, oren ni mana adik-beradik sekali je kan. So kita dah beg iman masuk kepala tentang pelajar-pelajar kita ni kan. So kita boleh kat situ kita faham lah macam mana pelajar kita punya dia menstrukturkan apa yang ada dalam minda dia. Okay. So yang ke sini dalam fasa eksplorasi, sebelum saya mengakhiri apa yang saya bincangkan, okay, kita boleh bimbing, kita boleh beri maklumat. Okay. Murid boleh membina pemahaman daripada idea sedia ada mereka. Kenapa ini penting? Okay. Tadi dia dah cakap cikgu warna biru air laut, warna purple, warna macam-macam dia sebut tadi masa awal. So bila dia sendiri buat, dia sendiri tengok, kita pun dah bagi tahu. Ini warna magenta, ini warna sian. Warna sian inilah yang awak cakap warna biru air laut tersebut. So kita memberikan pemahaman balik daripada apa yang dia nampak. Oh, warna sian. Saya ingatkan biru air laut. Itulah contoh dia cakap. Now kita akan nampaklah the next perkembangan seterusnya sampai ke peringkat elaboration, dia akan keluarkan soalan-soalan macam-macam. Kalau 6 je satu soalan ialah, kalau dah 6 je colour cikgu, kenapa ada warna purple? Kenapa purple tak ada dalam cahaya-cahaya ni? Barulah kita akan masuk ke the next step. Sebenarnya kita tak akan sampai tahap situlah sebab kita tengok kepada tahap belajar kita. Kita akan pergi jauh. Sebab aim kita sekadar apa yang dia mampu, that's it. Kalau dia bertanya lebih, baru kita explain. Okay? Kita tak akan tambah input. Nanti dia akan pening. Right? Okay, last but not least, kita nak masuk 4.18, saya mungkin akan gunakan 2 minit terakhir. Okay, culture of error. Okay, bagaimana kita menyambut baik jawapan pelajar, ketidaksetujuan dan juga kesilapan pelajar. Adakah kita terus bagi jawapan kepada pelajar? Okay, kita puji pengambilan risiko, tu paling utama. Apa yang dia cakap? Wow, biru air laut, bagus. Okay, good idea. So masuk purple. Okay, kita gunakan kaedah bertanyakan soalan, bukan memberikan syarahan. Itu adalah kaedah konstruktivism. Ini adalah model pembelajaran 5E. Kita kurang bercakap, kita kurang bagi input, pelajar explore. Dan kebanyakan guru, termasuklah saya pada awal peringkat, ialah, oh lambatlah benda ni. Tapi kesan dia memang awesome. Kesan dia memang awesome, itu saja. Okay? Kesan dia ialah cikgu akan seronok tengok anak-anak murid cikgu belajar. Cikgu akan seronok tengok anak-anak murid cikgu mahir mengendalikan peralatan radas. Tanpa cikgu memang takkan ada peralatan pecah. Cikgu memang kita akan bagi dia pegang. Bika semua kita bagi dia pegang. Bagi dia handle, seorang satu. Bagi dia peluang untuk pegang dan handle. Memang pada peringkat awal akan pecah. Tak ada masalah. Bagi je dia sapu, bagi dia buang. Okay? Tapi bila bila dah ni tahu, sekarang saya dah masuk peringkat mikroskop, saya diamkan saja, sila ambil bahan, dia dah tahu peraturan dia macam mana. Dia boleh diam, dia tak akan bercakap lain daripada pembelajaran sains, sangat ada nilai-nilai murni mengajar kawan, dia tak akan ada 2, 3, 4 tangan, kita dah ajar nilai kat situ. So perkara yang itulah yang saya tengok menyeronokkan lah, sebab impak dia bagi saya untuk pelajar belakang ialah bila pelajar tu tercari-cari kita kalau kita tidak ada dalam kelas. Dia boleh duduk diam dan cari selama mungkin sampai kita ada. Dan dia boleh bagi tahu jawapan. Kalau sebelum ni diam, takut, dia akan all out bagi outspoken jawapan dia. Sebab kita adalah secara terbuka. So one thing lah antara improvement yang saya buat untuk tahun 2021 ni. So impact ni saya akan teruskan kepada seterusnya lah sehingga akhir pelajar-pelajar saya ni habis belajar, insyaAllah. Mungkin sampai di situ sahaja cikgu perkongsian saya kepada para guru. InsyaAllah apa-apa, okay, ni kita buat self reflection lah. Okay, apa sahaja yang saya tulis dekat yang saya kongsikan kat sini,
kalaulah ada sedikit maklum, ada yang memberi makna kepada cikgu, cikgu pilihlah satu. Okay. Kalau menyusun aktiviti pembelajaran tu, saya dah bagi link quizzes kepada cikgu. Cikgu kenal pasti setiap susun atur 5E, alhamdulillah, maksudnya cikgu dah pandai susun. Cikgu dah kenal ni sebenarnya cikgu Dalila ni tengah buat peringkat engagement. Cikgu buat justification cikgu berdasarkan senarai semak saya bagi. That's good for you. Okay, itu adalah perkara yang saya nak supaya cikgu-cikgu mengamalkannya setiap peringkat ini dan membawa balik ke sekolah masing-masing, sebab kita punya aim ialah menjadikan quizzes lesson model 5E sebagai modul pembelajaran digital. Yes, soalan ni cikgu. Ada yang tanya tak tentang cikgu, semuanya tak semualah topik boleh pakai model 5E. Ya, betul. Tak semuanya kita boleh pakai model 5E, betul? Saya setuju. Okay, tak semua kita boleh guna pakai 5E. Ada tajuk yang kalau dah tak ada praktikal langsung, macamnya tak ada kemahiran kita gunakan, kita perlu ke pakai kemahiran yang gunakan 5E. Yang ini saya tak betul. Ya? Naik sekejap. Naik sekejap. Terkejut saya. Okay. So kalau ada apa-apa soalan yang lain daripada tu, insyaAllah saya akan share, tapi tak ada kesempatan untuk saya share macam mana nak handle yang lain-lain ni. Okay, insyaAllah di lain masa kita orang sebenarnya siri ini akan di-rolling balik. So setiap guru akan share the next apa yang mereka kendalikan, dan saya menerima baik apa-apa saja persoalan yang cikgu nak tanya, ataupun secara bersemuka untuk mengajar, menghandle kelas cikgu seni pun saya menawarkan hati untuk berkongsi cikgu secara peribadi, insyaAllah. Okay. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Baik, majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Dalila binti Yahya atas perkongsian yang sangat menarik tentang kuizi, tapi yang paling penting bagaimana menggunakan konsep 5E tadi dalam mengupayakan murid semasa melakukan pembelajaran dan pengajaran, sama ada dalam bilik darjah ataupun secara PDPR ataupun online. Saya kira ini satu usaha yang sangat baik. Kalau cikgu-cikgu tak kreatif, kalau cikgu-cikgu tak ekstra rajin, saya tak rasa cikgu-cikgu dah akan melakukan perkara-perkara seperti ini. Memang betul untuk memulakan agak sukar, mengambil masa sedikit, tetapi kalau kita dah biasa, itu sebabnya ada peribahasa alah bisa tegal dik biasa. Kalau dah biasa, dia akan jadi satu tugasan ataupun you punya kerja harian yang memang jadi rutin. Sebab tu kata Cikgu Dalila, dia memang melakukan sejak dari awal tahun lagi. Saya amazed, tengok sampai saya wow, amazing, sebab bukan mudah kalau tak mahir. Seperti tadi ada cikgu yang tanya, kalau tak mahir memang sukar. Sebab itu saya nyatakan sekali lagi pada guru-guru atau peserta yang tak biasa lagi. Saya juga tak biasa sebenarnya, tetapi kita ada rakaman yang kita akan uploadkan dalam portal CDL yang tuan-tuan dan puan-puan boleh layari melalui www.connectingdots.my pada bila-bila masa. Ke semua 15, ni dia dah ditunjukkan dah oleh urus setia. Kita boleh jadi pelanggan dan boleh melanggan secara percuma. Peserta boleh ikuti ataupun lihat ke semula 14 siri yang terdahulu, dan insya-Allah pada hari Ahad ini kita akan uploadkan siri yang terkini, iaitu yang ke-15. Tuan-tuan dan puan-puan tidak akan kehilangan ilmu ini kerana kita record dan kita kongsikan. Dan selepas ini pasti saya yakin kalau kita amalkan, kalau kita guna pakai dalam usaha kita mengupayakan murid-murid kita, nak mencemerlangkan murid-murid kita, insya-Allah usaha itu adalah usaha yang terbaik. Dan kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan guru lain yang tidak hadir pada sesi-sesi tertentu. Kita boleh buat in-house training juga kepada rakan-rakan di sekolah kita. Saya kira ini adalah satu usaha yang sangat-sangat baik, dan kita akan teruskan. InsyaAllah kita akan berterusan siri ini sehingga ke tahun hadapan juga. Untuk sesi ini walaupun cuti, sekarang kita bercuti ni di Kuala Lumpur.
Saya bercuti, Cikgu Dalila bercuti dan ramai rakan-rakan dari Kuala Lumpur yang menjadi peserta hari ini juga bercuti, tetapi masing-masing masih lagi berminat dan ingin mengikuti sesi perkongsian pada hari ini. Yang dipaparkan oleh rakan Ulu Setia tadi, inilah contohnya. Itu siri yang ke-12, siri yang ke-11 yang boleh dilihat melalui bangun kapasiti. Kalau kita tengok bahagian atas tu ada 4 naratif baharu persekolahan, kongsi amalan, bangun kapasiti dan bina jaringan. Tuan-tuan dan puan-puan tekan button bangun kapasiti dan kita boleh lihat semua hasil perbincangan dan perkongsian ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Cikgu Dalila atas perkongsian ini dan saya kira ini adalah usaha yang sangat baik dan moga bermanfaat kepada kita semua dan kita akan sebarluaskan juga dan kongsikan juga pada rakan-rakan yang lain. Saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan koordinator yang ada bersama-sama dengan kita, Dr. Mahanum, Dr. Mustafa, tadi kita ada Datuk Dr. Mahinder dan mungkin ada yang lain yang saya tak nampak dalam list tu tadi. Walau bagaimanapun, tahniah sekali lagi. Moga kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan yang akan membincangkan tajuk syoknya quiz wizard dalam PDPR, atau kalau tak ada PDPR pun kita dah ada sesi bersemuka bersama anak-anak didik kita. Yang akan menjadi pembentangnya pada minggu hadapan ialah Cikgu Mastura binti Bujal dan akan dibantu oleh rakan fasilitatornya ialah Cikgu Nur Azalina binti Abdul Razak. InsyaAllah kita berjumpa minggu hadapan dan sebelum kita mengakhiri sesi seperti biasa, kita akan buka gambar masing-masing untuk sesi fotografi kita. Silakan. Siti mungkin boleh stop ini, kita ambil gambar. Saya mohon Siti ambil gambar juga ya. Dalila pun boleh, Dalila tolong. Kita ada peserta yang ramai pada hari ini. Saya sangat suka walaupun bercuti ni. Okey. Cikgu-cikgu bersedia. So cikgu-cikgu. Banyak muka suratnya ni Dalila. Saya rasa ada 7 muka surat tu. Okey, cikgu-cikgu. Jadi semua kena senyum aja terus. Pastikan cikgu-cikgu tekan dulu link kehadiran. Takut cikgu keluar, link kehadiran dah tak ada. Okey. Okey, cikgu-cikgu jangan tekan bahagian chat. Nanti gambar cikgu akan hilang. Okay. Penat cikgu senyum, hilang gambar. Okay, saya mulakan dengan page yang pertama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, senyum cikgu. 1, 2, 3. Alright. Bersama. Okay, cikgu boleh pergi dekat connecting dots learning, bahagian capacity, bina capacity tu. Apa-apa saja info yang cikgu nak memahami lebih lanjut, cikgu tinggalkan di ruangan komen. So kami tim guru-guru dalam CDL ni akan cuba membantu apa saja soalan yang cikgu berikan, insya-Allah. Okay, sampai situlah cikgu. Dr. Zalina dah habis dah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu depan, insya-Allah. Selamat berhujung minggu. Okay, salam Jumaat. Okay, moga bermanfaat ilmu ni dunia akhirat. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau ada salah silap kekurangan.